Assalamualaikum semua. Apa khabar? Terima kasihlah kepada anda semua yang sudi bersama kami secara langsung di program Hello Doktor TV3. Maklumlah sekarang kan dah ramai orang keluar ke sana ke sini kan. Tetapi masih lagi ada yang setia bersama kami untuk mengetahui apakah yang bakal kita bincangkan pada hari ini. Dan hari ini macam biasa sejam anda akan bersama dengan saya Zaim Zaini akan mengupas pelbagai topik kesihatan yang sememangnya ada kena mengena dengan kita. Kalau tak kita pun mungkin ibu bapa kita ya dan juga warga emas. Okey, macam biasa kalau anda semua nak turut bersama kami jangan lupa untuk follow Facebook rasmi kami di Facebook Hello Doktor TV3. Di situ anda bolehlah turut sama untuk bertanya soalan, ya, berikan pandangan, pendapat dan sebagainya. Atau boleh saja nak hello kami juga dekat sini di nombor yang tertera iaitu di nombor 03 77 261603. Okey. Hari ini kita punya topik adalah sempena dengan nak meraihkan juga ataupun kita bersama-sama untuk membincangkan tentang Hari Osteoporosis Sedunia. Jadi tentang kesihatan tulang sedunia. Jadi bagi anda semua yang nak turut sama, apakah yang harus kita ketahui, cara-cara untuk menjaga tulang kita macam mana, nak merawat macam mana, nak juga mengelakkan terkena penyakit osteoporosis itu, anda kena bersama Zaim dan juga doktor kami pada hari ini sebentar. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan bingkisan pembukaan kita pada hari ini. Silakan. Osteoporosis ialah sejenis penyakit yang menyebabkan ketumpatan dan kualiti tulang berkurangan. Secara semula jadinya, kesihatan tulang manusia merosot secara beransur apabila mencecah usia 30-an. Osteoporosis juga penyebab hampir 90% kecederaan atau keretakan tulang pinggul dalam kalangan warga emas. Biasanya keretakan tulang disebabkan terjatuh termasuklah di bilik air. Setiap 20 Oktober, Hari Osteoporosis diperingati bagi menyedarkan kita agar menjaga kesihatan tulang sejak di usia muda. Teruskan bersama kami bagi mengikuti perbincangan mengenai faktor, punca dan kesan tulang rapuh. Okey, baiklah, dan Zaim mohon juga agar penonton semua untuk terus setia bersama kami. Mungkin juga topik ini kena mengena dengan diri kita atau keluarga kita. Okey, Zaim difahamkan untuk tahun lepas sahaja, statistik yang mengatakan tentang osteoporosis ni sebenarnya, kalau kata wanita, 1/3 wanita ada osteoporosis, ya, ataupun lelaki 1/5 lelaki ada menghidap osteoporosis itu. Jadi bayangkan, ia adalah golongan-golongan yang sebenarnya harus diberi perhatian. Usia berapa dan siapa? Doktor akan jawab pada hari ini. Okey, bersama kita pada hari ini kita menjemput Dr. Muhammad Hazri Harun selaku pakar bedah ortopedik dan trauma Unit Pembedahan Spinal Jabatan Ortopedik Hospital Pengajar UPM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Zaim. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Doktor dah sempat rentas degree dah? Sorry? Dah sempat rentas degree belum? Semalam. Alhamdulillah. Dah berjumpa sanak keluarga kan? Ya. Okey, tentang topik pada hari ini, ya, macam kami katakan tadi, kita juga nak bersama kata orang tu dalam Hari Osteoporosis Sedunia ini, kita bercakap mengenai topik tulang rapuh sebenarnya, ya. Apakah itu? Jadi sebelum kita cakap tentang osteoporosis itu sendiri, mungkin doktor boleh terangkan kepada penonton bersama pada hari ini bagaimana anatomi sebenarnya tulang manusia. Kalau boleh doktor jelaskan dulu. Okey, Zaim. Terima kasih. Pertama sekali, terima kasih kerana menjemput saya Sama-sama dalam rancangan Hello Doktor untuk berkongsi ilmu berkenaan dengan tulang rapuh ini. So, untuk menjawab soalan Zaim tadi, kita dalam badan kita ada lebih kurang 206, lebih daripada 200 tulang. 200 tulang lebih, Lebih daripada 200 tulang, dan tulang ini membentukkan satu musculoskeletal asas kepada tubuh badan kita itu sendiri. Dan ia amat penting dan dia perlu kekal dari segi jisim dan kekuatan dia untuk menjalankan aktiviti-aktiviti fiziologi kita sehari-hari. Fungsi itu sangat penting untuk kita mempunyai tulang yang kuat. Dan tulang itu sendiri, kalau kita lihat, ada pelbagai bahagian. Kalau kita tengok bahagian tulang yang proper punya tulang,
ada bahagian luar yang agak tebal kita namakan cortex ataupun dalam bahagian dalam yang kita panggil tulang trabecula. Mungkin saya boleh tunjuk di saya punya model nanti. Sekejap lagi tunjukkan. Okey. Dan kedua-dua bahagian ni perlu berada pada tahap yang maksima dari segi jisim dia supaya kita mempunyai tulang yang kuat untuk menjalankan segala aktiviti muskuloskeletal yang sepatutnya kita ada. Terutama balance untuk kita jaga tu. Dan fungsi lain, biasanya juga kalau kita tengok ada tulang rangka dekat bahagian kita punya paru-paru dia juga protect kita punya paru-paru. Kalau dikatakan di bahagian otak dia protect kita punya otak. So tulang ni sangat penting sebenarnya. Banyak sangat fungsi kita tulang. tahu depan saja banyak lagi perlu kita pelajari juga. Sebab kita kebanyakannya doktor fikir tentang nak jaga organ-organ lain saja, luaran semua. Tapi hari ini kita perlu tahu untuk menjaga tulang kita sendiri. Okey, bercakap mengenai topik kita pada hari ini, topik tentang osteoporosis ini. Mungkin juga ada penonton yang apa bendanya tu doktor? Cuba nak explain sikit. Apakah itu osteoporosis? Osteoporosis ni kalau bahasa mudah adalah macam yang Zaim cakap awal-awal tadi, tulang rapuh. Tulang rapuh. Tapi kalau mengikut definisi sebenarnya, bila kita cakap definisi ni, kita kena rujuk kepada yang paling utama adalah WHO lah. Kita punya WHO yang menyatakan bahawa tulang rapuh ni adalah keadaan ataupun penyakit yang menyebabkan jisim tulang itu menjadi semakin berkurang, menyebabkan dia rapuh dan terdedah kepada bahaya kepatahan. So kepatahan bagi orang yang ini yang paling kita panggil yang komplikasi yang paling serius yang berlaku pada keadaan osteoporosis. Maksudnya contohnya kepatahan tu mungkin semua orang kalau aksiden ke apa ke mungkin boleh patah. Tetapi kalau orang yang osteoporosis walaupun kecederaan yang sangat minima, yang tak ada tekanan sangat pun, yang tak ada tekanan, mungkin contoh seseorang macam Zaim sendiri atau saya sendiri pada usia begini kita jatuh tergelincir manja air je. Jatuh tapi tak patah tapi orang yang osteoporosis walaupun dia kecederaan itu sangat minima dan dia menyebabkan kepatahan, dan kepatahan ini pelbagai. Ada kepatahan yang serius, ada kepatahan yang tidak serius ataupun serius sampai memerlukan pembedahan. Kira kena mengikut kepada tahap serius tak serius konsep tulang rapuh itu sendiri kan. Okey, Zaim ada baca juga. Mungkin bagi penonton sekalian yang kata tulang rapuh macam mana? Okey, Zaim boleh bagi gambaran jugalah. Di mana ia ibarat macam cengkerang telur, doktor. Cengkerang kulit telur tu, ibarat telur tu cantik tapi dalam tu kosong. Jadi dia sangat sensitif. Kena hentakan saja boleh retak. Itu ibarat tulang yang rapuh dan ada punca kenapa ia berlaku. Bercakap tentang tulang rapuh juga, doktor kan. Ramai juga nak tahu sekarang ni kan. Tulang rapuh, apakah tanda-tanda awal seseorang itu boleh mengalami masalah tulang rapuh ataupun osteoporosis ini? Okey. Tanda-tanda awal sebenarnya kalau diikutkan osteoporosis ni, pesakit tidak datang kepada doktor dengan osteoporosis itu sendiri. Sebab dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Sebab tu kita panggil dia sebagai silent disease ataupun penyakit yang senyap tanpa ada tanda-tanda yang spesifik terhadap osteoporosis. Tapi walau bagaimanapun terdapat beberapa tanda. Pertama, satu, bila kita cakap tanda ni mesti ada dia datang dengan risiko dahulu. Mungkin dia adalah seorang wanita yang mungkin warga emas berusia lebih daripada 50 ataupun 55 tahun dan mempunyai risiko-risiko lain. Mungkin dia ada ketinggian, satu lagi ketinggian yang berkurangan. Abnormality terhadap tulang tu sendiri, kadang-kadang posture dia ataupun alignment tulang kebiasaannya adalah tulang belakang lah. Dia lebih membongkok. Dan antara lainnya yang paling serius adalah biasanya pesakit-pesakit osteoporosis ni datang apabila mereka mengalami kepatahan itu sendiri. So baru kita tahu yang dia ada osteoporosis dan kita diagnose dia dan kita kena rawat dia.
pada ketika itu. Macam doktor katakan tadilah, ya, macam silent disease, ya. Ya. Kita tak tahu pun sebenarnya. Okey, sambil-sambil saya bertanya dengan doktor ni, punya ada juga penonton yang nak telefon kita sekarang untuk bertanya juga soalan bersama dengan doktor pada hari ini. Siapa di talian? Assalamualaikum. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Faiz Azwan dari Bali, Kedah. Okey, Encik Fairuz Azwan daripada Baling, Kedah. Okey, mungkin Encik Fairuz boleh kongsikan terus soalan yang nak diajukan kepada doktor pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Doktor. Ni saya nak tanya pasal diri saya lah. Saya selalu kerja kilang, selalu angkat badan yang berat-berat. Saya ada terasa macam sakit belakang. Bukan pinggang lah, bukan bawah pinggang tapi di belakang. Saya nak tahu sebab kenapa selalu sakit macam tu. Okey. Terima kasih Cik Boleh Fairuz. saya tahu Dengarkan umurnya berapa Cik Fairuz? Sekarang saya dah masuk 30 umur. 30 tahun. Ya. Muda lagi. Okey Cik Fairuz, terima kasih, ya. Kita sama-sama Okey, dengarkan sama-sama. jawapan pada Dr. Hazri, okey? Okey doktor, katanya kenapa Encik Fairuz tadi mengalami masalah sakit belakang? Adakah itu mengena dengan topik kita pada hari ini, iaitu tulang rapuh? Okey. Secara generalnya lah, kalau ikutkan umur Encik Fairuz tadi itu masih muda, pada 35 tahun dan dia seorang lelaki juga. Biasanya jarang untuk pada usia begini mengalami keadaan osteoporosis Ya. inilah. Kecuali dia mengalami sakit-sakit yang tertentu yang menjadikan risiko untuk jadi osteoporosis. Tetapi menjawab soalan itu, kenapa angkat berat dia mungkin dari segi pekerjaan dia sendiri tu yang menambah risiko kepada sakit-sakit lain. Bila orang cakap sakit belakang ni dan kita relate pula dengan kerja berat, angkat barang berat ke apa ke, kan. Biasa dia kena mengena dari segi bukanlah osteoporosis kemungkinan, tapi dari segi kecederaan-kecederaan lain ataupun sakit-sakit lain seperti kalau kita pernah dengar sebagai slip disc ke, kan, ataupun ada kepatahan yang minor dekat bahagian belakang, kan, ataupun ada sendi-sendi yang dekat bahagian belakang yang ada kecederaan atau mungkin juga ada arthritis pada bahagian sendi-sendi yang kita namakan facet joint di belakang. Kalau nak relatekan pertanyaan tadi kepada osteoporosis tu, saya rasa kemungkinan tidak berdasarkan umur dan faktor jantina. Walau bagaimanapun, kan, jika ia berterusan, saya cadangkan untuk berjumpa kepada pakar. Jadi Encik Fairuz kenalah refer doktor jugalah, ya. Betul. Tapi kemungkinan bukan. Okey. Kita juga nak tahu kan doktor, statistik sebenarnya masalah penyakit osteoporosis ini di Malaysia macam mana. Kita nak saksikan sama-sama laporan yang disediakan. Kita bercerita ni soalan. Maafkan saya. Okey, baiklah. Saya sudah fahamkan juga kalau kata tentang osteoporosis ni, saya cakap tadi yang 1/3 wanita, 1/5 adalah lelaki. Itu mungkin yang saya faham tahun lepas. Ya. Mungkin tahun ini mungkin ada perkembangan dari segi mereka yang menghidap osteoporosis ni, doktor. Okey. So osteoporosis ni selalu dikaitkan dengan warga emas. Warga emas, okey. Yang ini bila kita cakapkan, sebab osteoporosis ni dia ada dua jenis. Biasa jenis yang primary, satu lagi jenis yang secondary. So primary ni, kan, dia terbagi kepada dua pula. Satu yang kita panggil sebagai, biasa kita tahu orang yang perempuan yang selepas putus haid ataupun menopause, right? Yang itu dari kategori yang pertama, postmenopausal kita panggil, kan? Kategori yang kedua adalah senile, yang bila umur dia dah meningkat jadi 65-70 tahun, kebarangkalian tu osteoporosis sudah jadi sama dah lelaki dengan perempuan, kan? Semula jadi berlaku. So semula jadi berlaku. Kita daripada Jabatan Perangkaan Malaysia lah, kan? Kalau kita tengok daripada 2010 lagi, jumlah warga emas yang berusia 65 tahun ke atas ni berjumlah lebih kurang 5% ataupun 1.4 juta. Dan saya difahamkan tahun ini ia meningkat 2 kali ganda. Kan? Dan kita unjurkan dalam 2040 dia akan menjadi 5 ke 6 juta.
Dan dengan peningkatan tahap kesihatan di Malaysia, warga emas kita ni dia boleh hidup lebih panjang masa. Kan? Lebih kurang dalam 81 tahun, lelaki dan perempuan. Kan? Dan bila banyak pertambahan dari segi populasi warga emas ni, dan kita percaya kadar dia menjadi lebih meningkat. Mungkin dalam 40 ke 50% daripada mereka-mereka ini akan mengalami osteoporosis. Banyak lagi saya akan tanya kejap lagi tentang usia, faktor kenapa dan sebagainya. Sebentar nanti kita berehat seketika. Saksikan Hello Doktor selepas ini, okey? Setahu saya, osteoporosis ni adalah sakit tulang rapuh yang boleh disebabkan oleh faktor usia ataupun makanan kita. Kalau macam kita kurang vitamin D ke, kita kurang kalsium, boleh jadikan kita dalam kategori, termasuk dalam kategori high risk lah untuk kena osteoporosis ni. Pada fahaman saya, osteoporosis merupakan penyakit tulang yang menyebabkan tulang kita lemah dan mudah rapuh. Ia juga boleh menyebabkan tulang kita mudah patah. Selalunya penyakit ini terjadi pada kawasan lengan, pergelangan tangan, peha dan tulang belakang. Faktor yang menyebabkan penyakit ini adalah faktor usia, faktor pemakanan kekurangan kalsium dan masalah hormon. Okey, osteoporosis ni adalah keadaan yang boleh melemahkan tulang manusia. Apabila usia kita semakin lanjut, perubahan dalam paras hormon yang menyebabkan tulang kita ni kehilangan mineral. Apabila mineral tu mudah kehilangan, tulang akan mula lebih cepat patah daripada apa yang boleh dibina semula oleh tubuh badan kita. Okey, itu dia sedikit sebanyak pandangan ataupun pendapat orang ramai mengenai topik kita pada hari ini iaitu osteoporosis. Okey, tadi kan doktor ada cakap tentang ada dua kategori untuk penyakit tulang rapuh ni. Pertama primary, kedua secondary. Yang primary tu saya nampak, saya dengar doktor kata tentang wanita atau akak-akak menonton sekali yang dah pun menopause ataupun putus haid. Okey. Adakah bila mereka dah putus haid lebih kurang umur 45 ke 50 macam tu, proses untuk tulang rapuh tu lagi cepat ke macam mana doktor? Dan kenapa ia berlaku? Okey. So sebab tu kita panggil postmenopausal punya osteoporosis. So salah satu punca adalah kekurangan hormon estrogen. So apabila kita sudah putus haid, so apa yang berlaku, hormon estrogen di dalam darah, yang di mana hormon ini sangat penting untuk mengekalkan kekuatan dan pertumbuhan tulang tu, menjadi sangat berkurangan. So proses menjadi semakin cepat. Proses kehilangan jisim tulang itu akan menjadi lebih cepat kerana kekurangan hormon estrogen ini. So itu puncanya. Itu normal kalau mereka putus haid itu akan berlaku itu memang akan berlaku. Akan berlaku, okey. Macam mana cara pencegahan? Sebab tu ada kita panggil sebagai hormon replacement terapi bagi mereka yang mempunyai bila mereka start ada simptom-simptom untuk putus haid. Ini nanti mereka akan berjumpa biasa doktor bahagian obstetric and gynecologist untuk dikonsult biasanya, dicadangkan dan dinasihatkan jika tiada apa-apa kontraindikasi untuk menerima hormon replacement terapi. Saya rasa itu sangat bagus untuk mengekalkan kekuatan dan jisim tulang kita. Okey, nanti saya akan tanya lagi siapakah lagi agaknya golongan berisiko boleh menghidap osteoporosis ini. Tadi doktor tunjukkan sesuatu depan saya itu. Adakah tulang yang sihat ke ataupun tulang yang dah rapuh? Mungkin doktor boleh ceritakan kepada penonton sama-sama doktor terangkan. Saya ada dua jenis tulang. Ini seperti yang saya katakan tadi, dua bahagian tulang, kan? Yang pertama adalah bahagian luar tulang itu sendiri, kan? Bahagian luar ni kalau kita tengok kan, adalah satu tulang yang sangat kuat, kan? Kita panggil bahagian cortex, kan? Tapi di dalam sebelah dalam tulang ni, kan? Kita panggil sebagai tulang trabecular. Kan? So tulang balance jisim antara dua tulang ni sangat penting untuk mengekalkan kesihatan tulang itu sendiri, kan? Yang paling penting biasa apa yang pertama yang akan berlaku adalah kekurangan jisim atau ketupatan tulang trabecular ini sendiri. So bila dia punya tiang-tiang seri ini semua dah
rapuh kan. Aha. So apa yang akan jadi, tulang yang kuat yang di atas yang di luar pun akan jadi semakin rapuh. Macam So apa yang roboh akan lah jadi? macam tu. Betul. Ya So contohnya lah kan, seperti yang sinilah. Yang ni yang lebih serius. Ini maksudnya osteoporosis lah. Maksudnya tulang trabekular ni sudah semakin menipis kan, dan dia tidak kuat untuk mengekalkan kekuatan tulang atau support, memberi support kepada tulang yang di luar inilah. Kalau macam betul ni kan, lah. doktor, dia bahagian mana? Adakah semua badan kita ataupun ada tentu saja? Proses ini adalah proses sistemik. So maksudnya semua kan, tetapi tulang-tulang yang akan mendapat efek yang sangat ketara, terutama kepatahan adalah tulang pinggul, tulang belakang, tulang pergelangan tangan. Macam-macam. Okey. Cakap tentang tulang pergelangan tangan, pinggang belakang tu macam melibatkan ramai warga emas juga sebenarnya kan. Okey, sebab itu kita nak dengar satu soalan daripada rakan selebriti kita. Apakah soalannya? Kita saksikan sama-sama. Hello, doktor. Doktor, saya nak tanya doktor. Ada tak penyakit osteoporosis ni akan menyerang macam remaja-remaja macam saya? Ataupun lifestyle sekarang ni menyebabkan penyakit osteoporosis ni. Saya macam muskil. Pasal saya ni masih lagi 17. Tapi kadang-kadang pinggang saya ada bunyi kerek-keruk. Cuba doktor terangkan dekat saya ni. Itu dia soalan berdekat Didi Alias, ya, remaja macam beliau. Okey. Tadi kita banyak bincangkan tentang warga emas yang lebih berusia, contoh macam lebih 60 tahun kan. Tetapi kepada soalan Kak Didi tadi, boleh tak osteoporosis ini menyerang warga yang lebih muda, iaitu remaja dan sebagainya? Okey. So kalau ikutkan kepada orang muda biasanya, dia lebih kepada secondary. Macam tadi saya cakap ada primary dan secondary kan. So lebih kepada secondary osteoporosis kan. So dia tak boleh jadi macam biasanya dia tak akan jadi primary pada usia yang 17 atau remaja ke apa kan. Walau macam mana pun lifestyle yang yang mereka amalkan sekarang kan. Saya faham mungkin sekarang budak-budak sekarang ni lebih kepada duduk di depan komputer bermain dengan games kan, tidak melakukan aktiviti luar ataupun sukan kan. Tapi walau macam mana pun biasanya primary osteoporosis tak akan berlaku pada usia macam ni. So biasanya kalau ada pun adalah secondary, kemungkinan pesakit itu mengalami masalah-masalah sakit yang lain kecuali malnutrition, maksudnya kekurangan zat makanan, terutama kekurangan kalsium, kekurangan vitamin D kan, ataupun faktor-faktor lain seperti sakit buah pinggang yang kronik, mungkin orang muda, kanak-kanak pun ada juga mengalami masalah yang sama, di mana dia mengganggu metabolisme kalsium itu sendiri kan. Jarang untuk dia jadi osteoporosis itu berlaku secara tiba-tiba pada orang muda, tapi biasanya seperti saya katakan tadi di secondary daripada penyakit-penyakit lain. Okey. Baiklah, sahabat-sahabat doktor, bersama sembang sekarang kita juga nak membaca juga soalan yang dikirimkan oleh rakan Facebook Hello Doktor kita daripada Mizi Farzana. Saya berumur 30-an, tak ada masalah kesihatan. Pernah satu ketika handphone jatuh di kaki menyebabkan retak tulang pada jari kaki kecil saya. Adakah itu petanda awal masalah tulang rapuh? Ini ibarat macam kes penerbit kita juga, Irin Putri tadi. Okey. Okey. So bila kita cakap tulang patah ni, kita kena tengok tulang apa yang patah. Beza tulang kecil dengan tulang yang besar. Yang ini macam jari kiri tu. Jari kiri tu macam tulang yang kecil. Yang paling kecil tu. Dia kena berkadar langsung dengan tenaga ataupun kecederaan tu sendiri. Kan? Kecederaan yang untuk tulang kecil mungkin kecederaan yang mungkin tidak berapa moderate ataupun mild ataupun moderate punya kecederaan boleh menyebabkan kepatahan ataupun memang betul kita panggil ketinggian handphone tu jatuh kan. Dan force tu kita tak tahu, mungkin memang tepat pada tempatnya kan. So mungkin itu pun boleh menyebabkan kepatahan pada tulang yang
normal juga. Tetapi seperti saya katakan tadi, kalau katakan seorang yang sihat, yang tidak mempunyai masalah kesihatan yang lain, kan, dan mempunyai kecederaan usia yang muda, saya tak rasa itu adalah osteoporosis, kan. Kemungkinan kecederaan itu memang betul menyebabkan kuat dan menyebabkan kepatahan mengikut tahap kehentakan itu sendirilah. Betul. Okey doktor, banyak lagi kita nak bincangkan sebenarnya siapa lagi boleh terkena osteoporosis dan sebagainya. Kabarnya kanak-kanak pun boleh juga berlaku, tapi sangat kurang peratusannya. Semua itu akan kami jawab sebentar nanti, jangan ke mana-mana, okey? Okey, selamat kembali bersama kami di rancangan Hello Doktor. Baiklah, hari ini kita bersama tetamu iaitu wakil dari GSK, Miss Amber Lee, untuk membincangkan serba sedikit tentang kesihatan tulang dengan pengambilan Caltrate. Hai Miss Amber. Hai, selamat petang Zain. Selamat petang, apa khabar? Khabar baik. Okey, saya nak ada soalan kepada Miss Amber. Okey, apakah itu yang dinamakan sebagai Caltrate? Silakan. Right. Terima kasih Zaim. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu Caltrate kepada para penonton Hello Doktor. Okey, Caltrate ialah sejenis suplemen atau makanan tambahan kesihatan untuk membantu menyokong kesihatan tulang. Di Malaysia, kami mempunyai 3 pilihan berbeza untuk memenuhi keperluan setiap individu. Caltrate 600 mengandungi kalsium untuk membantu menjaga kesihatan tulang. Ia sesuai bagi orang yang mahu mendapatkan suplemen kalsium harian atau bagi mereka yang sudah mengambil pelbagai suplemen dan hanya mahu meningkatkan pengambilan kalsium sahaja. Caltrate 600 ialah kotak warna biru tu, dan Caltrate 600 plus D yang kotak warna ini kalsium dan vitamin D untuk membantu badan anda menyerap kalsium. Kedua-dua ini menghasilkan kesan sinergi. Dan Caltrate 600 Plus warna ungu ini pula dirumuskan dengan kalsium, vitamin D dan mineral suri seperti magnesium, zinc, kuprum dan mangan untuk membantu menjaga kekuatan tulang dan juga perkembangan rangka tulang. So, produk ini memberikan manfaat yang lebih komprehensif antara 3 pilihan Caltrate. Okey, kami juga nak tahu, Miss Amber, apakah jenis kalsium yang digunakan dalam produk Caltrate ini? Ya, Caltrate sebenarnya mengandungi kalsium karbonat. Okey, selain daripada kalsium, apakah agaknya vitamin dan juga mineral lain yang penting untuk kesihatan tulang kita? Ya, Zain, pada hakikatnya hanya beberapa vitamin dan mineral yang penting bagi kesihatan tulang. Okey, sebagai contoh, vitamin D membantu penyerapan kalsium. Mineral tambahan seperti magnesium, zinc, kuprum dan mangan juga memberikan manfaat tertentu. Zat-zat mineral ini membantu perkembangan rangka tulang, penyenggaraan tulang dan juga fungsi otot. Ya, adakah Caltrate juga sesuai diambil oleh mereka yang tidak tahan dengan laktosa? Ya, memang. Caltrate tidak mengandungi laktosa ataupun pengawet. So, produk ini memang sesuai untuk mereka yang tidak tahan laktosa ataupun orang yang tidak suka mengambil makanan yang kaya dengan kalsium seperti susu atau yogurt. Oleh itu, pengambilan Caltrate disyorkan untuk membantu memastikan pengambilan kalsium harian yang mencukupi. Dan pengambilan kalsium amatlah penting untuk pertumbuhan tulang, pembesaran normal dan juga kekuatan tulang. Okey, jadi nak tahu juga di sini kan berapa banyak yang harus kita ambil setiap hari dan bila waktu terbaik untuk kita mengambil suplemen ini, Miss Amber? Ya, kami mencadangkan pengambilan 1 pil 2 kali sehari bersama makanan. Anda digalakkan untuk mengambil produk kalsium tambahan pada masa yang berasingan kerana badan hanya kita boleh menyerap jumlah kalsium yang tertentu setiap hari je. So, lebih kurang 500 hingga 600 miligram. Ya, baiklah penonton di rumah, untuk pengetahuan anda, sebenarnya Hari Osteoporosis Sedunia, Caltrate telah melancarkan pemeriksaan kesihatan tulang untuk meningkatkan kesedaran mengenai risiko tulang yang lemah. Jom sama-sama kita saksikan video ini. Silakan.
Penuaan dan kekurangan kalsium merupakan beberapa faktor risiko tulang lemah. Ketahui sama ada anda mempunyai risiko tulang lemah dengan mengimbas kod QR ini untuk membuat pemeriksaan kesihatan tulang Caltrate. Jaga kesihatan tulang dengan Caltrate. Okey, bersama kami semula dalam Hello Doktor untuk perbincangan topik yang cukup menarik sekali untuk kita ketahui bersama-sama, iaitu tentang osteoporosis ini ataupun tentang tulang rapuh. Saya bersama lagi dengan doktor pada hari ini untuk membincangkan tentang apa yang sepatutnya kita ketahui. Okey, Dr. Hazri masih bersama dengan kami pada hari ini. Okey, sebelum kita nak terus bersembang-sembang, kita juga sebenarnya nak bersembang juga dengan pesakit doktor sekejap lagi, ya. Okay. Tapi sebelum itu kita nak sambung sikit kita punya soalan tadi. Tadi doktor dah cakap tentang mereka yang berisiko. Contoh seperti wanita yang datang bulan, putus haid, menopause, ataupun warga-warga emas yang lebih berusia. Siapa lagi golongan-golongan yang senang untuk mendapat tulang rapuh ni, doktor? Adakah kanak-kanak boleh jadi? Kanak-kanak dia ada sebab osteoporosis kadang-kadang ada melibatkan genetik. Satu risiko yang tidak boleh, bila ada risiko yang kita tidak boleh ubah, ada risiko yang kita boleh ubah. Yeah. So risiko yang kita tidak boleh ubah seperti yang kita bincangkan tadi, seperti umur itu sendiri, kan? Perempuan itu sendiri, kan? Dan satu lagi genetik. Genetik. So dia juga mempengaruhi, kan? Tetapi mungkin minimum, kan? Tapi dia juga mempengaruhi daripada segi sesetengah golongan, terutama kanak-kanak. Kalau kanak-kanak ni biasa kerapuhan tulang tu mungkin bukanlah disebabkan sangat dari osteoporosis, tapi ada penyakit-penyakit lain, penyakit-penyakit genetik lain yang hampir sama yang menyebabkan kerapuhan seperti osteoporosis dan memudahkan tulang itu untuk patah walaupun dengan impak yang minimum. Ya, macam saya juga terkenang juga, saya punya opah kan sebenarnya pernah juga terjatuh sikit saja, tergelincir je ke dalam belakang itu. Terus pergelangan tangan dia patah. Okay. Dan usia pun dah 60 tahun ke atas. Betul. Mungkin itu juga faktor osteoporosis yang kita tak tahu. Betul. Doktor katakan tadi, kebanyakan kita tak tahu kita ada masalah tulang rapuh, ya. Bila dah terkena, dah jumpa doktor baru tahu sebenarnya. Dan ini juga mungkin berlaku kepada pesakit yang doktor sedang rawat sekarang. Betul. Tapi kita bersama dengan anak kepada Encik Marzuki Syahri, iaitu Muhammad Nizam Marzuki, berada di talian untuk menceritakan tentang macam mana agaknya perkara ini boleh berlaku dan sebagainya. Assalamualaikum, Muhammad Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat di sana? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Muhammad Nizam, cerita sikit bersama kami di Hello Doktor ni. Macam mana sebenarnya ayah Encik Marzuki tu usia dah berapa dan apakah perkara yang berlaku kepada beliau? Silakan cerita sikit. Saya sudah berumur 64 tahun. Okey. Sejak ayah sakit ni start awal tahun. Kejadiannya jatuh turun dari kereta. Masa itu ketika waktu hujan. Okey, usia ayah 64 tahun tadi. Okey, sebelum tu memang Nizam tak tahulah yang ayah sakit tulang ke, tulang rapuh ke, tak tahulah kan? Betul-betul. Tak tahu, tapi bila dah jatuh, patah di bahagian mana tu? Tadi? Tulang belakang. Tulang belakang. Okey. Jadi nak tanya juga Nizam, ayah ada dekat situ tak? Ada. Boleh ke nak sembang-sembang dengan ayah sikit? Nak tunjuk sikit keadaan ayah macam mana sekarang? Ayah pun suara tak berapa ada sangat lah. Oh, ya ke? Tak pun tunjuk je sikit. Boleh ke kalau kita pan kamera tu? Kalau tak menyusahkanlah. Oh, nak tunjuk je? Tunjuk je. Doktor memang, ini pesakit doktor sebenarnya? Ya, betul. Dia dirujuk kepada saya. Macam mana? Okey, mungkin doktor boleh terangkan juga kepada penonton. Seperti yang dikatakan Pakcik Marzuki ni, seperti yang diceritakan oleh anaknya tadi, dia hanya tahu apabila dia jatuh dan mengalami sakit belakang yang kuat dan agak kronik, kan? Bila dia sampai berjumpa dengan doktor yang pertama dan dirujuk kepada saya, kan? Dan kita dapati memang ada kerapuhan tulang yang sangat teruk, kan? Dan menyebabkan beberapa bahagian yang tulang belakang yang patah. Bahagian tulang belakang? Ya, betul. Tahap serius macam mana, doktor?
Saya boleh katakan agak serius sebab dia dah mula membongkok kan, dan menyebabkan kesakitan yang agak kuat kepada Pakcik Marzuki ni. Kemungkinan melibatkan juga sebab tulang belakang kita ni bukan sekadar tulang belakang. Dia mengandungi saraf yang penting dalam tulang belakang. So bila ada kepatahan dan ada deformity atau kecacatan alignment pada tulang belakang yang teruk, boleh menyebabkan saraf ini juga tercedera dan menyebabkan sakit kaki yang kuat, kan? Kelemahan kaki, kekebasan kaki dan pelbagai lagi masalah. Ya, kita sama-sama nak doakanlah agar Pakcik Marzuki tadi diberikan kesembuhan yang sebaik-baiknya lah kan. Okey, juga nak tahu juga kalau masih berada di talian, Muhammad Nizam masih berada di talian? Ya, betul. Okey, macam mana sekarang bila melihat keadaan ayah begitu, macam mana Nizam menjaga. Ceritakan sikit pengalaman Nizam sekarang. Nizam masih muda di situ kan? Pengalaman saya dalam hospital ni agak kata orang tu pengorbanan lah. Yelah. Sebab pastinya tak boleh bergerak mana-mana dah kan? Betul. Jadi kena diminta bantuan lah mereka yang berada di sana kan? Okey, tak apa. Terima kasih Nizam kerana sudi bersama kami. Minta maaf mengganggu ya petang-petang macam ni. Ya, seluruh tim Hello Doktor dan juga penonton pastinya akan mendoakan kesihatan buat Pakcik Marzuki tadi. Moga semuanya dipermudahkan urusan insya-Allah. Assalamualaikum. Kesalam ke ayah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi bila doktor dah nampak contoh kes begitu kan? Masa gambaran doktor buat X-ray ke apa sebagainya, memang nampak semuanya rapuh lah. Memang nampak. Betul. So macam mana kita diagnose osteoporosis ni, saya rasa salah satu perkara yang penting juga. Kan? So kita berpandukan juga kepada WHO. Kan? Semua benda kita berpandukan kepada WHO. Salah satu cara dia macam mana kita mendiagnosis melalui apa kita panggilkan satu scan, kita panggil DEXA scan. Kan? Itu kepada biasa kita lakukan kepada sebagai salah satu cara macam kita diagnose dan kita screen juga. Kan? So biasanya bila usia mencecah mungkin 55 ke 60 tahun bagi wanita ataupun 65 tahun ke 70 tahun bagi lelaki, kita galakkan untuk menjalani walaupun dia tak ada apa-apa masalah, menjalani screening untuk mengetahui berapa tahap ketumpatan tulang kita tu. Jadi kita boleh berjaga-jaga dan sebagainya. Nombor dua adalah berkenaan bila ada kepatahan. Sebab kebanyakan mereka ni datang dengan kepatahan. So bila ada kepatahan, kan? Buat X-ray, kita nampak ada kerapuhan tu, ketumpatan dia tu kita boleh tengok dari jelas daripada X-ray. Dan kita boleh diagnose dia sebagai osteoporotik. Dan start kita punya treatment di situ. Elok juga kata doktor tadi kan, kalau usia dah mungkinlah 40-50 tahun ke atas, boleh kita buat pemeriksaan sendiri. Kita tahu bagaimana kadar kita punya kekuatan tulang itu sendiri. Okey, kalau anda nak turut sama bertanya dengan doktor, kalau ada kesempatan kami akan angkat telefon dan sekarang kita ada pemanggil yang telah pun bersedia di talian untuk juga bertanya soalan kepada doktor. Okey, Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam. Okey, boleh saya tahu siapa di sana? Ya. Siapa yang bercakap tu? Saya Seni daripada Keluang. Okey, Puan Seni daripada Keluang. Ya, saya. Okey, mungkin Puan Seni nak beri pandangan ataupun ada soalan nak ditanyakan terus pada doktor. Ada soalan nak tanya dengan doktor. Silakan Puan. Ya, tapi sekarang boleh cakap? Boleh, silakan. Boleh. Dia orang tengah bercakap tu kat TV. Tak ada. Ini Puan seorang dia bercakap. Silakan. Puan saja bercakap sekarang. Kita dengar aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini doktor tengah bercakap kat TV macam mana? Doktor tengah mendengar. Apa kata kakak? Teruskan. Oh, ya ke? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Seni binti Kasrun. Okey, silakan soalannya. Umur saya 80 tahun. Okey. Saya tak jatuh tahun lepas, doktor. Ya. Saya jatuh tahun lepas. Saya banyak kali dah jatuh tapi tak ada apa-apa lah. Alhamdulillah lah tak ada apa-apa. Habis tahun yang lepas saya jatuh mengiring. Jadi saya tak boleh jalan lah. Tak boleh jalan.
Tak berjalan. Lepas tu saya terus pergi jumpa doktor. Doktor klinik lah. Lepas tu ambil X-ray. Ambil X-ray, doktor kata kaki tak ada apa-apa lah. Tak ada patah. Habis tu saya pergi hospital. Pergi hospital pun tak ada apa-apa, dia kata. Tak ada patah. Lepas tu saya pergi KPJ keluar. Lepas tu dia X-ray bahagian belakang. Rupanya tulang saya lari. Lepas tu yang 3 batang tu pun macam dah dah tak lurus lah tulang tu. Yang 3 batang tu tak lurus. Lepas tu yang satu tu dia dah lari dia mengentam saraf. Lepas tu paha saya sakit lah, susah nak berjalan. Bahagian paha? Susah sangat nak berjalan. Okey. Lepas tu doktor pakar tu bagi saya injection 6 bulan 1,000 lebih lah ambil injection. Lepas tu dalam pada tu okey lah. Okey, saya nak tanya, adakah benda tu boleh berbalik lagi sakitnya ke tidak ya? Buat masa ni, dalam masa 2 minggu ni saya rasa pinggang saya macam sengal macam tu lah. Sengal. Selalunya tak. Okey, Puan Seni, terima kasih banyak untuk soalan yang ditanyakan tadi. Zaim akan minta doktor ulaskan sikit ataupun cerita sikit macam mana keadaan Puan Seni tu. Okey, usia 80 tahun, selama ni banyak kali jatuh. Tapi tak ada apa-apa patah, alhamdulillah. Betul. Tapi baru-baru ni terjatuh mengiring, paha ni sakit tak boleh berjalan. Dan sekarang ni dapat injection, boleh jalan semula. Tapi soalannya, adakah boleh berlaku kesakitan semula? Okey. Saya ulas sedikit. Umurnya dah 80 tahun dan dah banyak kali jatuh. Agak biasa juga kita kedengaran sejarah pesakit macam ni kan. Kadang-kadang sebenarnya ada berlaku kepatahan. Kecuali kepatahan tu kemungkinan tidak teruk dan tidak menyebabkan kesakitan yang kuat. Kadang-kadang selalu juga berlaku seperti itu. Apabila satu kecederaan yang lebih kuat berlaku, kepatahan yang lebih teruk, dan bila datang ke hospital dan kita buat X-ray dan baru kita tahu ada kepatahan baru, ada kepatahan lama. Yang tak sedar tak rasa. Yang tak sedar tak rasa. Itu agak selalu yang kita perhatikan. Seperti begitu. Kan? So berkenaan telah dirawat, boleh datang lagi ke tak, bergantung pada situasi dan tahap osteoporosis itu sendiri. Jadi bagi Zaim, kalau yang menonton, kalau ada anak-anak yang menonton, contoh mamak kita yang dah berusia, ayah dah berusia, kalau jatuh, refer kepada pakar terus. Kita tahu yang mana satu yang patah ataupun tidak. Okey, lepas ni saya akan tanya lebih kepada soalan bagaimana untuk menjaga tulang kita, pemakanan dan sebagainya. Sekejap lagi, hanya di Hello Doktor. Jangan ke mana-mana. Okey, kembali bersama kami di rancangan Hello Doktor. Jika anda ada sebarang soalan dan pandangan, boleh saja kongsikan di laman Facebook kami, Hello Doktor TV3. Macam-macam kita dah buatkan tentang hari ini, tentang masalah tulang rapuh ini ataupun osteoporosis ini. Tetapi kita nak cuba baca sedikit soalan yang diberikan oleh rakan Facebook kita di Facebook rasmi Hello Doktor. Apa nama dia tadi? Muhammad Rizal. Okey, nama saya Muhammad Rizal. Saya berumur 40 tahun. Pada Disember 2019, saya telah jatuh dari atas bumbung parking rumah saya dan menyebabkan tulang kaki saya hancur dan patah. Minggu lepas saya berjumpa doktor pakar dekat UKM. Dia memaklumkan yang saya telah alami osteoporosis. Disebabkan tulang yang dikatakan, tulang yang sudah dapat, apakah benar apa yang dikatakan dan ada tak cara lain untuk merawat masalah saya ini? Selain daripada tukar lutut besi. Terima kasih doktor. Usia Encik Rizal ni 40 tahun. Jatuh daripada bumbung dan patah tulang, tapi doktor tu kata ada osteoporosis. Bagaimana doktor boleh ulaskan? Okey. Saya rasa kecederaannya agak signifikan. Bila jatuh daripada bumbung tu, saya rasa kuat hentakan tu. Sebab tu dia kata kaki dia hancur apa semua. Dalam proses, saya tak tahu apa yang berlaku dalam proses rawatan tu. Sebab kadang-kadang bila tulang yang rapuh tulang yang dah hancur lah katakan, bila kita operate apa semua, dia akan menyebabkan lama dia nak
dia nak pulih, dia nak kembali kepada kekuatan asal tu lama. Tulang kita ni perlukan dia bekerja untuk dia kekalkan kekuatan dia. So kalau katakan dia patah dan kita rawat dia, kita mungkin ada pembedahan yang dilakukan dan mungkin berbulan-bulan tidak pijak katakan kan. Dia boleh juga menyebabkan kita panggil satu disuse osteoporosis ataupun osteoporosis yang terjadi apabila kita tidak menggunakan tulang tu pada suatu jangka masa yang panjang. Okey doktor, Zain ada juga terbaca, okey. Ya, betul kan Zain kalau saya salah lah Okey, tulang kita ibarat macam badan kita juga. Contoh macam kita punya badan tangan kan. Contoh kalau kita buat guna pemberat, senaman, kita punya bahagian lengan akan lebih keras dan lebih kuat. Betul. Begitu juga dengan tulang. Kalau kita banyak senaman, bergerak, buat senam tu dan sebagainya, tulang kita akan lebih menggeras dan kuat. Adakah itu betul? Memang tepat sekali lah Zain. So kita punya tulang ni sama dengan kita punya otot juga. So dia memerlukan kita bekerja. Sebab tu kita salah satu cara pencegahan untuk maintain kita punya tulang tu pada tahap yang sihat dan kuat, digalakkan untuk melakukan senaman yang berimpak tinggi. Berimpak tinggi ni bukanlah maksud macam seorang atlet yang level yang lain kan. Macam kita berjogging kan, berbasikal kan. Kita amalkan je lah. Kita amalkan itu maksudnya kita menggunakan tulang. Menggunakan tulang tu akan menjadi lebih tebal dan kuat. Lebih kuat. So dia akan maintain kekuatan. Okey. Zain pun sebenarnya nak tanya nak baca lagi soalan daripada rakan Facebook kita doktor. Okey, kita keluarkan sekarang daripada Farhana Syarihah. Okey. Doktor, jika tidak ambil susu atau yogurt pada usia muda disebabkan perut tak tahan laktos, adakah boleh terkena risiko gejala tulang rapuh apabila menginjak usia tua? Okey, tadi salah satu cara nak mengelakkan tulang rapuh adalah dengan melakukan senaman. Okey, ini dah masuk topik pemakanan. Okey, bagaimana dengan kes adik tadi tu, dia katanya dia tak boleh minum susu pun atau yogurt. Macam mana untuk dia mengambil sumber lain supaya dia kuat tulang dia? Itu pun salah satu risiko yang boleh diubah. Memang dia tak boleh ambil susu sebagai contohnya disebabkan lactose intolerance ke apa ke. Mungkin boleh ambil daripada segi bahan-bahan lain kan, ataupun mungkin bila usianya meningkat umur 30-35 dia boleh consider untuk ambil pil tu sendiri kan, suplemen kalsium itu sendiri dan vitamin D. Dua-dua ni kena ada. Okey, sikit doktor, antara bila kita dah Zain pun dah usia 35, masuk dah lebih 30, Zain difahamkan usia 30 kata kita lebih kena menjaga lagi. Okey, amalan-amalan ataupun pemakanan terbaik untuk kita semua amalkan sekarang supaya kita dapat mengurangkan risiko tulang rapuh. Doktor, silakan. Yang paling utama sekali dari segi pemakanan adalah mengambil kalsium dan vitamin D. Itu yang paling penting. Itu boleh didapatkan daripada kita punya pemakanan seharian. Tak 1000 mg sehari cukup? 1000 mg sehari itu dia antara mungkin 800 hingga 1200 untuk sehari, untuk satu hari. Okay. Tetapi sebenarnya kemungkinan kita sudah ambil lebih pun daripada pemakanan biasa kita. Terutama untuk orang muda. Orang muda biasa umur 40 tahun ke bawah kemungkinan tak memerlukan pun suplemen. Tapi boleh dapat daripada susu kan, barang-barang bahan-bahan makanan daripada sumber tenusu kan, susu, yogurt macam yang diperkatakan tadi kan. Vitamin D satu lagi yang paling penting juga sebab dua-dua ni kena berselari. Sebab kalsium dengan vitamin D ni dia terlibat dalam metabolisme kalsium badan sendiri. Amat penting lah kita ambil. So vitamin D ni kalau katakan kita ambil kalsium kita tak ambil vitamin D, kita tak cukup juga. So badan kita pun tak boleh serap nak kalsium tu. So dia kena berselari. Kena seiring dan seiring. Kita banyak baca juga sebenarnya kan, membaca dan mengkaji sendiri. Okey doktor. Akhir kata doktor kepada penonton kita pada petang ini tentang topik tulang rapuh ni, apa yang perlu mereka lakukan di rumah? Okey. Yang pertama untuk orang muda, sebab kita tahu 30 tahun, 35 tahun ketupatan tulang tu akan menjadi semakin berkurang. Okay? So pada usia begini langkah-langkah prevention tu sangat penting pada usia begini. Maksudnya kena mengamalkan cara hidup yang sihat, bersukan kan, mengamalkan makanan-makanan yang
berkhasiat. Yep. Kalau specifically kalau untuk tulang tu ada kalsium dan vitamin D kan yang cukup. Tapi kepada sesiapa yang telah mengalami osteoporosis tu, yang paling penting sekali untuk kekalkan aktiviti sekurang-kurangnya aktiviti seharian normal dia. Ya. Kan tidak hanya duduk, tidak hanya baring kan, kena berjalan kan 20 ke 40 minit berjalan kan. Kena rajinlah. Kena dapat vitamin D daripada matahari kan. Betul, ya. Tapi yang paling penting saya nak cakap ni untuk elakkan sebab komplikasi paling teruk adalah kepatahan. So elak daripada jatuh. Itu yang paling penting. Okey, lebih baik elak daripada kena. Dr. Muhammad Hazri Harun, pakar bedah ortopedik dan trauma, unit pembedahan spinal Jabatan Ortopedik Hospital Pengajar UPM. Terima kasih sudi bersama kami pada hari ini. Moga-moga mendapat manfaat pada semua penonton yang menonton pada hari ini. Jadi sama-samalah kita elok-elok mencegah ya daripada kita merawat, amalkan pemakanan sihat dan sebagainya ya. Jaga diri, pastikan anda terus tingkatkan kawalan kendiri anda di situ. Okey. Assalamualaikum, insya-Allah jumpa lagi minggu depan. Bye bye.